Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang janjikan, untuk pengongsian kali ini aku akan berkongsi berkenaan dengan Nabi Idris daripada 25 Nabi Utusan Allah daripada buku ini. Okey, aku masih lagi tak dapat nak solve problem yang berlaku dekat aku punya lens kamera ni. Dia macam ada bunyi sikit lah, jadi aku harap benda tu tak mengganggu. Dan untuk hari ni, buat masa sekarang ni, update yang aku rasa aku dapat tahu daripada berita tadi, yang official, yang mengatakan kita ada lagi satu PKPD. PKPD di menara mana tak, aku tak pasti. Dan area tu pun dah dipertingkatkan PKP lah. Selalu pergi PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, yang biasa berlaku sekarang ni lah. Tapi yang ini Perintah Kawalan Pergerakan dipertingkatkan, maksudnya lockdown lah. Makanan semua seperti mana yang berlaku di dua buah kampung di Simpang Renggam, kemudian daripada Batu 21 sampai Batu 24 di Hulu Langat, Sungai Lui, kata silap aku. Mungkin kat situ dia punya apa ni, orang kata macam yang positif tu tinggi kot, mungkin lah, atau dalam bahasa mudah kita nak bawa kan. Okey, jadi sebelum aku melalut dengan lebih jauh, dan tanpa melengahkan masa, kita terus kepada tajuk hari ini, iaitu berkenaan dengan Nabi Idris, yang mana dalam buku ini tajuk ni adalah Nabi Idris alaihissalam menguasai pelbagai ilmu. Okey, Nabi Idris ni dia ada kelebihan dia adalah antara manusia yang menguasai pelbagai jenis bahasa. Pada zaman dia waktu itulah, ada banyak bahasa yang dia mahir. Kemudian Nabi Idris juga digelar sebagai Asadul Usud. Asadul Usud iaitu singa dari segala singa, kerana tidak takut memerangi orang-orang kafir. Okey, jadi ayat apa yang aku guna semua ni ayat daripada buku ni. Aku harap kalau korang boleh kira labur sikit lah untuk buku ni. Aku sengaja promote lah untuk buku ni, untuk pembacaan korang dan juga pembacaan bersama dengan keluarga. Bagus juga. Okay, Nabi Idris alaihissalam dilahirkan di Munaf, Mesir, atau Babil, Iraq. Dia antara dua tempat tu, sama ada di Munaf, Mesir, ataupun di Babil, Iraq. Baginda Nabi Idris ni, dia berketurunan yang ke-6, di mana dia generasi ke-6 daripada Nabi Adam alaihissalam. Lahir, kalau ikutkan tahun yang dia lahir, baginda lahir selepas 1000 tahun Nabi Adam itu wafat. Selepas 1000 tahun Nabi Adam wafat, Nabi Idris pun lahir. Okey, dan merupakan Nabi yang ketiga, selepas Nabi Adam, dan ada Nabi Sid alaihissalam. Rupanya baru kita tahu, di antara Nabi Adam dengan Nabi Idris ni ada satu Nabi yang namanya Nabi Sid. Kalau ejaan Melayu dia SYIT. Okay, Nabi Sid. Kalau ikutkan, Sid adalah Nabi, kemudian yang Nabi Idris ni dia adalah Rasul. Dia pun Rasul yang kita percayalah. Okey, jadi seterusnya, macam mana dia dapat nama Idris ni? Kerana baginda ni adalah orang yang suka rajin dalam bidang menuntut ilmu. Dia rajin lah. Jadi aku pun tak faham. Jadi kalau siapa-siapa yang boleh elaboratekan maksud nama Idris tu, boleh elaboratekan kat komen. Okay, jadi Nabi Idris ni menyampai kebenaran agama Allah lah, ataupun agama Islam, kepada keturunan Kabil, ingkar akan perintah Allah. Okey, jadi aku tak pasti sama ada kan kalau zaman Nabi Adam, dia ada anak yang nama Kabil dan Habil kan. Jadi Kabil dan Habil pun aku pun tak tahu. Aku sendiri lah tak tahu dari mana punca datangnya nama Kabil dan Habil tu. Ada orang kata nama itu diberikan apa semua, tu aku tak pastilah. Aku minta korang rujuk nantilah. Tu homework untuk korang lah. Okey, jadi yang Nabi Idris ni diturunkan kepada keturunan Kabil yang ingkar kepada perintah Allah. Okey, Nabi Idris ni merupakan manusia yang pertama, dikatakan manusia pertama yang menjahit pakaian dan mengenakan pakaian berjahit. Dia menjahit pakaian dia, kemudian menggunakan pakaian tu. Kemudian baginda juga dikatakan sebagai orang yang pertama menggunakan tulisan serta menemukan alat tulisnya. Dahlah jahit pakaian, dan dipakai pakaian dia jahit,
kemudian dia ada tulisan dia sendiri, dan dia ada alat untuk menulis tulisan dia tadi. Dia ada khas-khas ni lah. Okay, jadi dalam buku ni dia pun kata yang Nabi Idris ni dia adalah Nabi yang pertama yang menguasai pelbagai bahasa, ilmu matematik, geografi, astronomi dan ilmu-ilmu lain. Jadi kalau ikut ringkasannya, yang dikatakan dalam seperti mana dalam buku ni dia kata Nabi Idris ni dia pandai dalam banyak bahasa lah pada waktu itu. Kemudian dalam level, kalau ikutkan pada waktu itu level aku tak pastilah macam mana, tapi gambarannya begitulah. Jadi dia ni pandai dalam matematik, geografi, astronomi. Okay, jadi macam mula-mula tadi dia diberitahu sebagai dia ada kelebihan-kelebihannya. Salah satunya dia digelar sebagai Asadul Usud, iaitu singa dari segala singa. Macam mana kita tahu dia dapat gelaran ni? Kalau dalam kitab Fathul Bahri Ibnul Hajar, dia ada tulisan mungkin muka surat, pada muka surat 4 daripada 358 muka surat. Jadi kalau siapa-siapa ada Fathul Bahri Ibnul Hajar, boleh komen dekat bawah, beritahu lah sama ada betul atau tidak, ataupun dapatkan satu, kiranya kita ambil lah satu quote yang mengatakan memang Nabi Idris ni digelar sebagai Asadul Usud. Itu singa segala singa, sebab sikapnya yang suka memerangi orang-orang kafir. Okey, ni wasiat Nabi Idris lah. Dalam buku ni dia katakan wasiat Nabi Idris adalah orang yang bahagia adalah orang yang berwaspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. Okey, aku ulang balik. Orang-orang yang bahagia ni wasiat daripada Nabi Idris. Dia mengatakan orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang berwaspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. Kemudian ada lagi, Nabi Idris juga berpesan, apabila berdoa maka ikhlaskanlah hatimu. Ikhlaskanlah hatimu. Begitu juga dengan ibadat dan solatmu, janganlah bersumpah palsu. Okey, dia ada highlightkan lagi beberapa perkara. Yang satu, dalam kita berdoa, Nabi Idris minta untuk kita ikhlaskan hati kita. Kemudian dia juga mahu kita untuk beribadat dan solat dengan ikhlas, dan jangan bersumpah palsu. Maknanya kita dia tak mahu orang bersumpah atas sebab-sebab palsu, ataupun bersumpah tapi benda tu tak jadi ke, ataupun bersumpah palsu, maksudnya benda tu tak ada tapi kita bersumpah benda tu ada. Contohnya begitulah. Okey, kemudian dia pun ada mention kat sini bahawa taatlah kepada rajamu dan tunduklah kepada pembesarmu, serta selalu bersyukur dan memuji Allah. Aku saja ulangkan balik, taatlah kepada rajamu dan tunduklah kepada pembesarmu serta bersyukur dengan dan memuji Allah lah. Janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya. Janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya, kerana mereka tidak lama menikmati kebaikan nasibnya. Bermaksud, apa nasib, walaupun nasib baik macam mana sekali orang tu pun, dia tak kekal lama. Benda tu tak kekal lama, dan tak ada siapa yang kekal lama dekat dunia ni. Itulah yang dia cuba sampaikan, ataupun apa yang dia wasiat dalam wasiat Nabi Idris. Dia pun katalah, ni wasiat dia, barang siapa melampaui kesederhanaan, melampaui kesederhanaan. Allah, susah sebut. Barang siapa melampaui kesederhanaan, melampaui sederhana, tiada sesuatu pun akan memuaskannya. Okey, barang siapa yang melampaui kesederhanaan, ataupun barang siapa yang melampaui sederhana, tiada sesuatu pun yang akan memuaskannya. Ikutilah wasiat dan pesan mengenai itu, nescaya setiap manusia akan memperolehi kebahagiaan di dunia dan juga akhirat.
Okey. Daripada cerita ringkas ni, apa yang kita boleh dapat adalah pertama kita kena rajin lah. Rajin, kemudian kita kena gigih. Gigih ni bermaksud dia rajin satu hal. Gigih ni adalah orang yang dalam keadaan rajin, dia tak mudah putus asa. Dia dah buat sekali gagal, buat lagi. Buat baik macam ni, orang kecam, buat lagi baik. Buat sedekah macam ni, orang persoalkan, buat kat sedekah, dia tetap buat dalam keadaan rajin, gigih dan bersabar. Sabar ni dia tak ada, orang selalu cakap sabar ni ada had, tapi sebenarnya sabar ada had tapi dia tak ada nilai. Faham tak? Sebab dia tak ada apa yang kita boleh bayar. Sabar ni, kerajinan ni kita boleh bayar. Mungkin kalau kita rajin, kita dapat lebih lah, kan? Kalau rajin dan gigih, dapat lebih daripada seorang yang rajin. Tapi bersabar ni dia tak ada nilai. Jadi orang tak boleh nak menilaikan kesabaran tu. Sebab dia sangat positif lah. Dan salah satu, berdoa adalah rahsia kejayaan di dunia dan juga akhirat. Hidup sederhana adalah lebih baik daripada bermewah-mewah. Okey. Ini benda yang dianjurkan ataupun dari kandungan wasiat Nabi Idris. Nabi Idris ni, kita tahulah, Nabi Idris rupanya dia adalah dari keturunan Nabi Adam, yang mana dia lahir 1000 tahun selepas Nabi Adam wafat. Dan dia diturunkan untuk keturunan ataupun sugalur Kabil yang ingkar. Macam mana kita tahu, kalau suatu utusan Allah tu dia turun ke bumi, ataupun dia akan letakkan satu kaum dia, ada khas kaum dia lah. Kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sampai kesudah ni lah, walaupun dia dah tak ada, still lagi dia punya syariat dan agama dia still bersama-sama dengan kita, insyaAllah. Okey, untuk esok, bukan nanti esok, untuk akan datang video ni, aku tengah kerja ni, aku buat video kan. Okey, untuk akan datang, insyaAllah kita akan sentuh mengenai bab Nabi Nuh. Kita nak tahu berapa lama Nabi Nuh ni berdakwah. Ada orang berdakwah 2-3 tahun je dah fed up, 2 tahun. Ada orang seumur hidup dia berdakwah. Contohlah, kalau dia dapat berdakwah sampai 60 tahun, dia rasa tak cukup, dia dah fed up. Tapi kita kena tahu, ada seorang lagi Nabi, dia berdakwah lebih daripada apa yang kita rasa, lebih daripada umur manusia yang ada sekarang. Tapi Nabi tahu dia lah. Sebenarnya Nabi tahu kita ni, kita kena ambil contoh juga pada Nabi Nuh tu, insyaAllah pada video yang akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri masing-masing. Kalau keluar pakai mask, banyak-banyak berdoa. Kita dah banyak sangat masa kita berhibur, kan? Gelak sana, gelak sini, gelak sana. Apa kata kita ambil luangkan masa dengan family ke apa. Sekarang ni yang mana duduk dengan family, kan? Jadi yang mana terpisah dengan family tu, bawa-bawa bersabarlah. Ada sebabnya berpisah. Sebab selalu asyik muka, asyik nak bergaduh je kan. Sekali kalau jumpa tu, alhamdulillah, insyaAllah. Panjang umur, jumpa lagi, murah rezeki, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.